Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke MT Solution. Mari ajak kawan-kawan ramai-ramai lihat berkaitan topik hari ini. Terima kasih yang datang join live kami. Cik Adilin Fadila, hai. Ada tak sini siapa duduk Melaka yang rumah dia kena naik air? Kan hari semalam kan hujan kan? Siapa sini duduk area Bukit Katil, Bukit Batu Berendam? Kalau Batu Berendam setahu saya, situ tempat dia teruk kan naik air. Terima kasih datang. Topik hari ini saya nak bincangkan pasal marketing online. Kalau korang nak tahulah. Ada sini tak siapa-siapa ada buat bisnes kecil ke, macam buat bisnes online? Kan sekarang kan musim anak muda buat bisnes online kan? Macam saya pun pernah juga buat. Itu pun untuk subjek je lah. Siapa sini pernah buat? Cik Adil Fadila, saya buat jual baju. Baju. Baju apa tu? Boleh komen. Boleh saya promote nanti baju. Cepat-cepat. Ada tajuk menarik saya nak kongsikan hari ni, iaitu tips marketing online. Mesti ramai nak tahu kan apa benda dia? Okeylah, jom kita start. Tajuk saya hari ni adalah tips marketing online. Okey, kenapa saya pilih tips marketing online? Sebab ialah musim-musim PKP kan, sebelum ni ramai yang masuk yang tak ada bidang dalam bisnes pun cuba masuk kan, nak survive. Okey, saya nak cakap kenapa sale selalu turun, naik dia tak maintain. Kenapa? Ini antaralah soalan-soalan biasa orang bisnes muda yang tak boleh, orang kata tak boleh maintain lah dia punya pencapaian dia atas tinggi ke rendah kan. Biasa kalau orang muda tu bila tak ada ilmu pasal tu dia kata kenapa aku tak naik kan. Ini adalah tips yang akan saya kongsikan. Okey, pertama melalui platform Facebook. Okey, jual produk servis melalui Facebook. Kenapa saya sebut Facebook? Facebook sebab biasalah kita dengar Facebook kan. Dekat Malaysia ni hampir tak silap saya 30 juta. Hampir 30 juta lah pengguna Facebook dan 35 minit setiap minit pengguna untuk orang Malaysia yang menggunakan Facebook. Maksudnya kadar pengguna Facebook ni adalah ramai lah. So chance untuk engagement tinggi. So kenapa saya cakap kat Facebook? Okay, Facebook Live. Facebook Live tu adalah platform yang sesuai, yang memang untuk kita promote kita punya bisnes. Macam kita tahulah Facebook, Instagram kan. Okey, dekat Facebook Live tu kita boleh naikkan engagement kita. Kita boleh naikkan bagi orang lebih ramai tahu. Kita bolehlah step by step. Kita akan libatkanlah penonton kita dalam tu. Tapi dalam untuk Facebook Live tu kita kena tahu pula cara macam mana. Okey, kalau macam orang masuk dalam Facebook Live kita kena involvekan dia juga. Kita bagi tahu dia macam mana apa semua. Betul tak? Sekejap saya lihat komen jap. Cik Adilin Fadilina, baju untuk perempuan. Tapi saya lelaki macam mana tu? Tak apalah, saya boleh beli untuk adik saya lah kan. Okey, seterusnya. Tips yang kedua. Tips kedua adalah gunakan Instagram ataupun Facebook sebagai platform branding. Apa tu platform branding? Adalah branding tu maksud saya adalah kita tahulah Instagram dan Facebook adalah pengguna teramai antara di Asia Tenggara adalah Malaysia dan Indonesia. So,
Macam dekat, biasa kita tengok lah artis-artis dia gunakan story dia, IGTV, Insta story kan. Kan bila kita nampak kalau Insta famous kan boleh buat swipe up kan. So kalau kita yang baru nak berjinak pada tu, kita boleh buat satu account tu, kita boleh letak pada IG story ataupun Insta story, kita boleh letak situ. So senang engagement, orang boleh tengok kita punya. So bila apa-apa dia berminat, dia just swipe up. Tapi setahu saya lah, kalau untuk swipe up tu, dia punya follower kena 10,000. Tak pun ada cara lain untuk tukarkan account tu kepada business. Itu boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga pula adalah gunakan Facebook group sebagai untuk bina komuniti jenama kita. Apa tu maksud saya? Maksud saya adalah bila kita masuk Facebook kan kita tengok kan ada macam-macam group. Okay, ada group untuk jualan kereta, ada jualan baju apa semua. Okay, kita masuklah dekat mana-mana group berkaitan. Lepas tu kita masuklah dalam Facebook group tu. So contoh kalau kita jual baju kan, macam Cik Adilin Fadilina tadi kata jual baju. So kita masuk group yang mana jual baju untuk setiap negeri ke apa, boleh masuk situ. Kita masuk, kita beri, kita inilah promote kat situ. Tapi cara promote pun ada juga cara dia. Macam mana? Kita kalau nak promote, kita tak boleh main cakap-cakap je. Kalau kita main cakap-cakap macam dia ada dua tau kaedah untuk marketing. Hard sell dan soft sell. Hard sell tu macam kita nak promote orang by direct. Kalau soft sell tu kita macam bagi info. Contoh lah, kalau orang tu jual minyak rambut, kan? Kita guna soft sell, kita buat macam information. Contoh kita boleh buat macam info bergambar, infografik. Contoh, okey, macam mana cara penggunaan untuk menjaga rambut. So sambil tu kita promote. Nampak dia ada istilah dia, dia ada macam orang panggil dia kias. Bukan direct. Kalau macam kita paksa macam tu, saya ada menjual ke apa-apa, ada orang tak suka, sebagai orang kata spam. Betul tak? Sekejap saya lihat komen. Cik Adeline Fadilina. Tapi sekarang rasa dah boleh follower sikit je. Tak apa, boleh, insya-Allah boleh naik. Dia kalau untuk bisnes ni, marketing, dia memang kena, orang cakap kena sabar lah. Biasa yang involve bisnes ni kena berani tanggung risiko. Dia tak boleh orang kata baru masuk seminggu, dua, tak sampai 6 bulan dah give up. Tak boleh. Kebanyakan macam kita tahulah, yang usahawan yang berjaya tu semua daripada bawah. Baru nak naik. Susah lah kan, takkan kita masuk bisnes tu jual tinggi kan. Lain jual benda mengarut. Betul. Kita take time. Kita kena take time. Betul. Okay, seterusnya, keempat. Gunakan content marketing untuk jual secara soft sell. Apa tu content marketing? Maaf saya. Okey, kita tahulah kan kalau kita tengok apa content marketing tu biasa dia buat macam ads, iklan. Ads tu ada iklan kan. Dia buat iklan, contoh macam kita bila buka website tu kan ada pop up kan, ada iklan macam-macam apa tu kan. Ada orang tak suka, macam dia rasa annoying kan. Betul. So kita boleh buat macam saya cakap tadi lah, untuk yang tips yang saya cakap tadi. Kita buat infografik sebagai tarif. Kita buat kelainan. Kita kalau marketing ni kita kena orang kata brainstorm lah. Kita kena pilih secara unik. Sebab ramai dah sekarang masuk online business, tak kira usia muda, tua. Ada je yang hari tu berumur tak sampai 18, 17 dah beli kereta mahal lah. Tapi dia beli memang orang muda tak boleh beli kereta kan. Tapi dia guna nama ayah dia. Tapi dia dah boleh beli rumah, boleh beli kereta. Macam mana? Dia adalah usaha dia step by step. Gitu. Maksud saya gunakan content marketing tu, pastikan kita tahu siapa target kita. Macam saya cakap tadi lah, kalau kita jual minyak rambut ke, macam Cik Adeline Fadilina kata dia jual baju kan. Dia jual baju. Target audience siapa? Contoh dia jual kat saya, tapi dia jual baju perempuan. Takkan saya nak pakai baju perempuan kan? Pelik pula orang tengok nanti. So, kita target lah baju dia pula untuk siapa? Untuk orang tua ke, orang muda, dia kena tengok. Dia kena tengok target audience kita. Kita tak boleh promote-nya. Contoh kita macam tadi saya cakap point yang sebelum tadi, masuk Facebook group, kita jual baju. Tapi kita tengok juga jual baju, ada yang kata jual baju bundle, ada jual baju laki, hoodie. So kita kena masuk yang platform yang betul. Tu adalah tips dia lah. Satu lagi, kita gunakan bahasa audience yang sesuai lah untuk kita punya target kita. Kita nak promote ke orang, jangan cakap bahasa kasar kan. Kita kena ambil hati dia. Kita ambil hati dia sebagai orang minat. Ada orang kata juga, kita nak jual produk ni, kita bukan jual produk saja, jual diri kita. Bila orang tengok kita tu, menariknya orang ni, so dia akan beli disebabkan dia tengok orang tu rasa minat. Betul tak? Kalau tengok orang tu rasa kesian pula. Macam kita tengok lah, macam ada yang sekarang ni, biasa orang-orang tua, dia akan ambil budak, dia jual-jual produk. Nak tahu kenapa? Sebab dia guna ni lah. Sebab bila orang tengok budak yang jual, macam dia jual kerepek, biskut, kita tengok budak tu kesian kan? Itulah maksud saya. Dia gunakan budak sebagai tujuan. Tapi salah cara tu. Maksud saya itulah, kita jual marketing,
tengok kita bila jual tengok orang lah. Orang ni macam percaya ke tidak kan. Bila budak tu jual, kita tak tahu. Rasa kesian kita bagi beli. Macam itulah untuk yang tips saya dah cakap kan. Seterusnya adalah bina jenama peribadi anda melalui media sosial. Apa maksud tu? Saya nak cakapkan maksudnya contohlah macam Datuk Alif Syukri, Datuk Sri Vida, dia ada produk dia masing kan. Macam contoh Alif Syukri dia ada kuku putih. Kalau macam Datuk Sri Vida terbalik. Datuk Sri Vida kuku putih. Alif Syukri di herbs kan. Betul. Sekejap saya baca komen. Cik Azad Ali betul-betul. Yalah betul. Cik Eliani betul, saya setuju. Saya sambung balik semula. Kalau macam tadi, diorang ada jenama sendiri yang unik untuk pengetahuan untuk korang semua lah. Kalau macam Datuk Sri Vida ni, dia pakai kuku putih. So dia ambil dia punya testimoni dia macam orang dia untuk uji tu adalah kuku putih. So dia kena mengenalah muka putih, kuku putih. Macam siapa sini berasal daripada Kelantan ke atau pernah pergi Kelantan, macam contohlah stadium tu, dia ada dia punya tulis kuku putih. Sampai ke TV pun orang budak-budak kecil pun tahu kuku putih tu orang dijual. Macam Ali Syukri pun sama juga di herbs kan. Biasa kita buka radio pun ada. Dia unik tau. Macam kita nak jual sesuatu tu kita nak fikir kelainan. Kita jangan ambil kita just copy and paste orang punya, kadang tak boleh. Kita kena fikir daripada luar daripada lain. Tu adalah tips dia. Satu lagi tambahan tips untuk saya. Kita jangan bila orang kata ni tambahan lah untuk saya bagi. Orang kata kalau kita buat gimmick macam perkara yang buat viral, bodoh tu kan. Maaf saya lah. Tapi yang tu tak sesuai. Ada benda tu cara dia, ada juga kaedah marketing tu tapi tidak sesuai. Ada yang berjaya, ada tidak. Sampai satu tahap nanti dia akan kena ban produk tu kan. Ada orang ambil alternatif macam itulah. Biasa kalau bidang marketing tahulah dia macam mana dia nak involve. Macam artis dua tu biasanya dia akan bergaduh, lepas tu lelas dia akan promote. Itu sebenarnya marketing. Kadang-kadang dia deal sama dia, sama dia untuk produk tu. So nanti bila dia minta maaf, kadang-kadang tak saja dia komplot sama dua. Itulah tip marketing. Tapi jangan ikut. Itu contoh, saya nak bagi tips tambahan. Okay. So ada tak siapa nak share ke pasal pengalaman bisnes online ni ke apa? Boleh komen. Sekejap ya, saya baca komen. Cik Badul Amin, betul. Yelah, betul. Cik Nur Eliani, sebut arang gigi di herb. Cik Farah Syuhada, 2 kali sehari. Ya, betul. Cik Adilin Fadila, hasil pula apa tak? Yelah, gitulah. So ada apa-apa tak nak komen berkaitan yang nak share kan kita punya bisnes? Kena jujur dalam jual beli. Betul? Kita sebagai Islam kena jual sebagai ikhlas lah. Kalau nak jual benda tu orang kata berjaya, nak pergi jauh, so kena secara jujur lah. Encik Ashriful, kalau nak buat bisnes tak boleh malu. Betul? Macam saya lah, saya malu sebenarnya tapi saya bercakap je lah. Kita nak buat bisnes, nak meyakinkan orang tu, kena yakin lah. Sebab produk dia tu macam mana, kita kena cakap dengan orang. Encik Farah Syuhada, Encik semua pernah jual online? Saya pernah jual. Tak silap saya pernah jual ni. Apa tu? Saya pernah jual Perkasam tak silap saya. Tapi tak sesuai lah orang muda jual benda tu kan. Tak silap saya itulah saya jual. Itu pun sajalah, saya suka-suka jual apa tu. Silap. Satu lagi acar buah. Saya jual acar buah. Nama saya punya produk saya tu acar buah bujang. Unik kan? Kenapa saya pilih acar buah bujang? Saya bujang kan? So saya letaklah. Ramai tak permintaan. So kita kalau nak buat bisnes tu kita kena buat lain daripada orang lain. Macam Cik Adeline Fadilina. Dia kalau nak jual baju tu dia buat kena benda lain. Kan memang ramai ada macam perempuan biasa jual tudung, jual baju apa semua tu. Kita kena fikir benda lain. Cik Adeline Fadilina, apa nasihat bagi penjual yang baru berjinak? Bagi penjual lah. Untuk saya tak ada pengalaman. Tapi apa yang saya boleh tahu untuk saya punya ilmu lah sikit lah.
Kalau macam saya tahu, kalau kita nak jual tu satu-satu benda, kita macam saya cakap lah untuk awal tadi, kita kena beranilah tanggung risiko. Kita macam kita melabur ke salah satu benda tu. Kita nak jual tu, salah satu kena yakin, tak boleh malu. Kalau nak jual tak boleh malu. Tak kisahlah produk apa pun, dia tak boleh kena malu. Dia kena bagi tak malu, lepas tu jangan putus asa cepat. Akan ada satu tahap, tiba-tiba sale bulan tu naik, ada sampai satu tahap rendah. Dia memang biasa gitu. Yang kalau orang yang bahagian atas-atas pun memang dia tak maintain. Biasa bisnes tu memang biasa. Dia akan ada satu tahap, dia bila setahu saya lah, kalau dalam marketing, dalam pemasaran, dia akan ada satu tahap climax. Sampai satu tahap tu, itulah tahap dia saja dia boleh pergi. Lepas tu dia akan maintain je. So kita nak macam mana kita nak keluar daripada border tu, kita kena fikirlah macam saya cakap tadi, fikir pada luar kotak. Cik Azuro Azmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, ni last komen saya baca. Cik Ashriful, contoh soft sell yang bagus dalam K-drama. Cara dia promote tak nampak sangat tapi bagi impak. Betul. Soft sell tu macam saya cakap tadi lah, dia pandai. Macam orang Korea ni memang biasalah kita tengok dia bagai kosmetik apa semua, dia pandai tarik orang. Sampai orang kita pun nak, macam contoh kita tahu pembedahan kosmetik apa semua tu kan, dia buat benda semua tu. Last saya baca komen Cik Farah Syuhada. Apa pendapat anda Encik Semar tentang chip marketing? Chip marketing. Allahu Akbar. Chip marketing tu chip marketing tu tak apa, nanti saya akan. Chip marketing tu adalah istilah, macam kita tahulah chip tu ada murah kan. Maksudnya kita buat istilah kita, marketing kita tu adalah simple. Maksud dia simple. Kaedah kita secara halus lah orang kata. Contoh apa yang paling mudah, contoh kalau kita tahu melalui platform WhatsApp kan, WhatsApp kita boleh promote dari situ. Macam kita kalau kita jumpa saudara mara ke kawan, kita boleh promote. Tu macam chip marketing lah, dia pakai macam halus. Okey, itu jelas saja perkongsian saya. Okey, jangan lupa ya, Facebook Live ni akan buat hari Isnin, hari Rabu dan hari Jumaat. So sesiapa yang nak join, nak ingin tahu, lock lah hari dia. Tak nak tinggal, klik like, lepas tu on turn notification. So nanti bila ada live ke apa, tetap update pada kami. So takkan tertinggal lah. Syarikat kami juga ada menyediakan latihan IT. Macam contoh Laravel, macam kat atas ni lah. Atas ni. Kalau korang semua nak tahu apa-apa, boleh contact lah. Ataupun komen sini. So nanti admin akan contact pada korang. Itu saja Okay, terima kasih. Assalamualaikum.